Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Landscape politik tanah air pasca PRU 14 begitu dinamik. Dalam arti kata lain, suasananya sangatlah berbeza dan tidak sama seperti yang kita pernah saksikan dalam konteks umum pada awal tahun 2000. Ledakan teknologi komunikasi dan maklumat telah mempengaruhi arena pentas siasah negara dengan keupayaan membolehkan maklumat di hujung jari sahaja. Penyampaian informasi atau sesebuah berita menjadi lebih pantas. Kini semua pihak, termasuklah mereka yang aktif dalam dunia politik, telah memanfaatkan teknologi ini, terutamanya menerusi media sosial untuk mendekati dan menyantuni masyarakat secara holistik. Namun tidak juga melupakan pendekatan personal touch. Begitu juga dengan Prihatin Johor, gerakan pertubuhan bukan kerajaan ini turut terkesan dengan perkembangan dunia teknologi yang maha hebat, sekaligus mempertaruhkan media sosial untuk menyebarluaskan segala inisiatif yang dekat dengan nadi rakyat. Antara inisiatif yang akan diwawarkan secara meluas dan memanfaatkan teknologi adalah talian Prihatin Johor dan Dr. Prihatin yang insya-Allah kedua-duanya akan dilancarkan dalam waktu yang terdekat. Menerusi dua produk ini, Prihatin Johor menawarkan kepada gerak kerja khidmat terbaik sekaligus menjadi pemegang taruh dan pembuat cara antara pihak kerajaan dan masyarakat di lapangan. Pada masa yang sama, Prihatin Johor menerusi platform medianya seperti laman web, halaman Facebook, YouTube dan sebagainya akan memainkan peranan mendekati serta menyampaikan maklumat yang tepat kepada seluruh masyarakat. Dan ini termasuklah sesi forum mahupun bual bicara bersama pelbagai pihak untuk memberikan ulasan penyampaian informasi meliputi soal politik, pendidikan, ekonomi, orang muda, kesukarelawan dan banyak lagi. Semoga inisiatif yang dilaksanakan ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat khususnya di Johor. Nantikanlah seri demi seri forum berbentuk bual bicara ilmiah daripada Prihatin Johor yang bakal menampilkan para panel yang berpengalaman dalam bidang masing-masing, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Prihatin Johor. Bersiaran kita pada hari ini adalah untuk membincang dan mengupas pelbagai isu yang berkaitan tentang politik tanah air. Tetapi untuk hari ini, apa yang menariknya adalah kita akan membincangkan tentang survival UMNO. Adakah benar survival UMNO? Atau kita ingin mengupas lagi sesuatu yang lebih menarik tentang penyatuan umat Melayu, penyatuan Melayu Islam, adakah lebih penting daripada survival UMNO? Itu yang kita cari. Bagi mengupas isu yang panas ini, tim Prihatin Johor menampilkan panelis-panelis hebat pada minggu ini, iaitu saya perkenalkan, selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Osman Sapian, mantan Menteri Besar Johor, merangkap adun kempas untuk membincangkan pada hari ini betapa pentingnya penyatuan Melayu ataupun sebenarnya demi survival UMNO. Itu yang akan kita kupaskan. Menariknya pada hari ini, bagi mengukuhkan lagi topik kita pada hari ini, Prihatin Johor menampilkan seorang panelis iaitu pengamal undang-undang iaitu Encik alias Rasman. Alright, terima kasih
YB, terima kasih Cik Alias sudi meluangkan masa pada hari ini untuk kita berkongsi maklumat, mengupas pelbagai isu yang agak menarik ketika ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang menarik selepas PRU 14 adalah berlakunya tsunami politik. Kejatuhan UMNO, kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional digantikan dengan Kerajaan Pakatan Harapan. Namun, Februari 2020, Kerajaan Pakatan Harapan lumpuh apabila berlakunya penggabungan politik di antara Perikatan Nasional, iaitu gabungan Bersatu, PAS dan UMNO sendiri untuk membentuk satu kerajaan baru yang memerintah sehingga hari ini. Alright. Bagi mengupas isu tersebut, bagi mengupas tentang survival UMNO ataupun demi kepentingan penyatuan Islam, penyatuan Melayu, saya ingin bertanyakan satu soalan kepada Yang Berhormat Datuk Osman Safian. Sebagai seorang ahli politik yang sudah lama di dalam arena politik, Datuk, dalam pentas sasiat tanah air, pernah bersama BN? Pernah. Pernah juga bersama Pakatan Harapan dan kini di dalam Perikatan Nasional. Apakah pandangan Yang Berhormat tentang keadaan politik negara pada masa kini dan komen mengenai gabungan UMNO, Bersatu, PAS secara keseluruhan, secara tuntas? Terima kasih saudara Chin selaku moderator pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya juga bersama-sama sahabat saya sini, Encik Alias Rasman. Terima kasih kepada mereka yang terlibat untuk menjayakan bual bicara prihatin Johor pada malam ini. Saya ucapkan tahniah. Dan juga terima kasih kerana sudi mengundang saya. Mungkin seorang yang kalau dibandingkan orang yang lama dalam politik, memanglah saya sudah berkecimpung dalam arena politik ini lebih 42 tahun. Dan bertanding, boleh katakan 5 kali, 4 kali menang, sekali tewas. Tewas tu bukan dalam parti yang ada pada hari ini, iaitu bertanding pada itu, ketika itu umur saya 20-an di Parlimen Pontian tahun 1977. Dia pun belum lahir lagi tu. Tapi tidak hilang deposit dan saya bertanding 3 kali dalam parti Barisan Nasional, UMNO, mewakili UMNO, kursi Dewan Undangan Negeri Kempas dan juga mewakili parti Pribumi Bersatu Malaysia, tanding di dalam tiket Pakatan Harapan, calon wakil rakyat, saya menang dengan majoriti yang tinggi. Satu ketika itu saya yang ketiga tinggi dibandingkan dengan calon-calon DUN seluruh negara. Selaku Seagung UMNO, saya banyak belajar politik selok-belok ni, tendang terajang daripada orang veteran seperti Tan Sri Mat Rahmat ni. Jadi sedikit sebanyak saya akui saya banyak belajar politik dan juga cara-cara ni daripada beliau sendiri. Liku-liku dalam arena politik ini memanglah kita terpaksa melalui ranjau-ranjau sepanjang jalan dan sebagainya. Termasuklah sehingga hari ini saya masih lagi terlibat di dalam politik, di mana saya memegang jawatan sebagai ketua bahagian PBBM Bersatu Bahagian Air Hitam dan juga jawatan kuasa Perikatan Nasional Peringkat Negeri Johor. Sebelum ni saya jadi pengurusi Bersatu Negeri, Setiausaha Bersatu Negeri, pengurusi Pakatan Harapan Negeri dan Setiausaha Pakatan Harapan Negeri, dan sehingga hari ini saya lagi aktif lah untuk terus memancu Parti Bersatu ni sehingga orang tak nak saya lah, senang cakap. Jadi berkenaan dengan soalan tadi, kita balik pada soalan yang diutarakan oleh saudara Chen tadi tentang perkara yang berlaku dalam arena politik khususnya di Johor. Sebagaimana yang kita ketahui, UMNO
ataupun Barisan Nasional sudah menjadi kerajaan lebih 60 tahun. Jadi sebagaimana dinyatakan tadi, terjadinya tsunami pada tahun 2018, maka tumbanglah kerajaan Barisan Nasional diganti dengan kerajaan Pakatan Harapan, di mana di dalam Pakatan Harapan ini ada beberapa parti, iaitu Bersatu, DAP, Amanah dan juga PKR. Saya lihat tumbangnya kerajaan Barisan Nasional yang pada ketika sebagai incumbent bukan kerana tidak ada kekuatan, bukan kerana tidak mempunyai sumber kewangan yang cukup, bukan kerana ahli-ahli mereka, jentera mereka tak ada pengalaman. Sebenarnya ini semua ada. Sebab saya lama dalam UMNO Barisan Nasional dan pernah menjadi jentera dalam ini. Sehingga tahun 2018 pun saya rasa masih lagi kekuatan yang saya sebutkan itu tadi ada. Tapi kekuatan ini dilemahkan terjadinya tsunami kerana angkara di kalangan sebahagian pemimpin yang berada di dalam Barisan Nasional, khususnya UMNO ini, yang sudah menjadikan parti UMNO ini rosak sebagai sebuah parti tunjang kepada Barisan Nasional. Saya rasa umum mengetahui dengan masalah corruption mereka berlaku, sehingga ekonomi kita pun terjejas. Masalah sebahagian daripada, bukan semuanya, saya tak nyatakan semua, ahli-ahli UMNO ni berjuang bukan semata-mata untuk menjuangkan parti dan memperkasakan parti demi masa depan, demi memperjuangkan bangsa, agama dan tanah air, tetapi memperjuangkan diri mereka sendiri. Hari ini adalah sangat berlainan kalau kita lihat dibandingkan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dahulu. Ya, betul. Kerana pada hari ini ramai golongan muda sudah wujud, di mana golongan muda ini paling tidak mereka berkelayakan SPM. Di samping itu mereka juga mempunyai pelajaran, pergaulan mereka meluas. Selain daripada itu, hari ini adalah zaman media elektronik. Soal khabar jarang orang baca sekarang. Kuasa viral itu. Ya, dan kita juga media televisyen kita bukan setakat ada channel 1 dengan channel 3, channel 2. Hari ini berpuluh channel. Bahkan kita mendapat maklumat dunia dengan begitu cepat sekali. Di samping kegagalan pemimpin-pemimpin di dalam UMNO Barisan Nasional ini memerintah dengan secara ikhlas, jujur dan bersih, dicampur dengan perkara-perkara ini, maka itu sebablah terjadinya tsunami. Hakikat sebenarnya, politik itu sendiri adalah bukan politik perjuangan bangsa dan negara. Politik yang dimainkan adalah politik periuk nasi. Dia bukan saja periuk nasi, soal cari kekayaan yang timbul. Jadi mereka yang berada di luar ni, pengundi yang di luar, bukan sahaja yang menjadi ahli UMNO, rasa kecewa. Ya, patutlah pemimpin UMNO kaya-kaya, Datuk. Mungkin saya tak buat research dalam soal ini, tapi pandangan secara kasar memang begitulah. Kalau kita tengok, kalau ada pilihan raya kecil ke apa, banyak pemudanya dengan kereta besar masuk kampung dan sebagainya, ini juga menjadi satu persoalan, perbualan masyarakat setempat. Setuju, Datuk. Ya? Ya. Jadi dengan cara yang lain juga, di samping juga pada ketika itu, oleh kerana desakan rakyat hendakkan satu reform, satu perubahan supaya kerajaan yang sudah berada di tahap, kata orang tu, melampaui lah, tak boleh dikontrol lagi, ditukar kepada satu kerajaan baru. Di mana itulah kemenangan yang diberikan kepada kerajaan Pakatan Harapan. Keyakinan rakyat pada ketika itu kepada kerajaan Pakatan Harapan ini begitu tinggi sekali. Ya. Saya pernah menjadi Menteri Besar semasa kerajaan Pakatan Harapan memerintah. Memanglah apa yang saya tekankan ialah untuk menunjukkan satu perubahan besar, supaya kerajaan Pakatan Harapan ini tidak semata-mata kita ni sebagai duplikat daripada kerajaan yang sebelumnya,
dan kita juga sebagai kerajaan yang betul-betul nak memenuhi segala kehendak dan cita rasa rakyat setelah mereka ini teraniaya lah secara tidak langsungnya. Itu sebab di Johor, saya sebagai Menteri Besar dalam tempoh tak sampai 3 bulan, saya membuat satu di mana hala 7 negeri Johor, 8 teras pembangunan mampan negeri Johor, di mana ada banyak titik-titik pembangunan, ekonomi, keagamaan, remaja dan sebagainya. Di samping juga saya memenuhi dalam tempoh 100 hari manifesto yang kita gunakan semasa menghadapi pilihan raya yang ke-14, satu-satu negeri yang saya dapat penuhi, iaitu dengan memberikan 1000 meter padu air percuma, memberikan lesen percuma kepada peniaga-peniaga, kita wujudkan rumpah mampu milik, tak ada lagi kita hapuskan kota menegakkan kerajaan yang dahulu UMNO gunakan sebagai pemberian secara senang wenang kepada penyokong-penyokong mereka, sedangkan rakyat yang berkendak akan tak dapat dan sebagainya. Banyak perubahan-perubahan. Jadi saya juga pada ketika itu memang terlampau padat dengan tugas dan juga memikirkan cara-cara dan idea-idea baru untuk memberikan kepuasan kepada rakyat, khususnya di negeri Johor ini, sebagai di samping juga meningkatkan pembangunan negeri Johor yang kita anggap sebuah negeri Johor moden, dan Johor juga sebagai pintu masuk daripada jiran kita menjadi pintu masuk kepada negara-negara luar, yang mana satu ketika dahulu kita ini sebagai harimau selatan. Jadi kita mahu kembalikan setelah harimau itu parah dalam tempoh-tempoh yang lepas ini, supaya jadikan harimau selatan yang paling gagah sekali. Jadi itu sebablah kata orang tu banyak mereka rasa yang dahulu mereka mempunyai kuasa cemburu, mereka cuba menggunakan berbagai-bagai cara untuk menumbangkan balik kerajaan Pakatan Harapan ni, itu khususnya orang-orang UMNO lah, orang-orang Barisan Nasional. Jadi kalau nak ceritakan secara dalam, saya pun tidak tahu pada ketika itu bergolakkan politik di peringkat atasan, sehinggalah kerajaan Pakatan Harapan ini tumbang. Mungkin pada ketika itu ada yang menyatakan kerajaan Pakatan Harapan ini berganding bau dengan DAP, di mana DAP ini adalah parti yang dimonopoli oleh China. Tapi kalau kita lihat taklah dimonopoli China, ada juga ahli-ahli mereka di kalangan orang Melayu, dan juga pada ketika itu pimpinan parti DAP ini memegang jawatan, sehingga ada jawatan kanan seperti Menteri Kewangan dan sebagainya. Ini juga boleh menjejaskan dasar ekonomi baru. Jadi sentimen-sentimen itu dimainkan lah. Ya, ya. Jadi mungkin itu pun boleh dikatakan betul juga, kerana saya sendiri sebagai wakil rakyat dan juga sebagai ketua kerajaan pada ketika itu nampaklah sedikit sebanyaklah. Jadi mungkin ini juga adalah kata orang tu dah tertulis kat Lauh Mahfuz, supaya kesadaran kepada orang Melayu kita yang telah pun diberikan mandat untuk memerintah 60 tahun lebih ini, khususnya orang UMNO ini, supaya sedar dalam 22 bulan ni rasa macam mana peritnya. Ya. Jadi apabila hilang kuasa. Tapi mungkin juga kalau berlaku berterusan di mana Pakatan Harapan ini merintah, kita juga akan melalui fasa yang sama juga. Jadi sebab ada perubahan, ini kepintaran dan pemikiran yang datangnya daripada kepimpinan di atas pada ketika itu. Apa yang menariknya sekarang ni, Datuk, adalah penggabungan UMNO Bersatu dan PAS. Cantik kat luar, Datuk. Sebenarnya hodoh di dalam. Boleh Datuk komen sedikit tentang penggabungan ni, Datuk? Saya nampak gabungan ini pada peringkat awalnya nampak macam baik, macam bagus, macam kita boleh menggunakan gabungan ini sebagai satu kumpulan untuk kesinambungan perjuangan orang Melayu, bangsa Melayu, agama Islam. Nampak gah, Datuk. UMNO, PAS bersatu. Ya, bahasa sekarang bergabung, meletup. Tapi hakikatnya nampak macam
cantik di luar tetapi dalam dia hodoh, busuk. Itu yang kita nampak. Itu yang netizen nampak. Sebenarnya benda ni wujud kerana bukan semata-mata perpecahan antara tiga parti ini. Even dalam UMNO sendiri pun berpecah berpihak-pihak. Dalam Bersatu pun ada juga berpecah-pecah. Dalam PAS pun ada berpecah-pecah. Jadi kumpulan pendesak di dalam kumpulan UMNO ni oleh kerana dia berpecah, oleh kerana mungkin kumpulan ni tak memenangi di peringkat kata orang tu kepimpinan di atas yang lebih berkuasa, mereka gunakan cara ni berpecah ni untuk mendapatkan tempat situ. Jadi punca daripada sini akan merebak. Di sini begitu juga di Bersatu ni. Kita tak boleh cakap Bersatu sendiri dalam keadaan aman dan tenteram. Ada juga sosek-sosek perpecahan itu berlaku. Begitu juga dalam PAS. Ada yang tak setuju. Kita dengar dia orang bawahan mengatakan PAS ini tak perlulah nak bercantum dengan Bersatu, dengan UMNO, mesti stand atas PAS sendiri dan sebagainya. Jadi mungkin ada sedikit sebanyak ketidakpuasan hati di bawah ini yang menjuluk di atas ini nampak macam berpecah. Jadi timbulnya daripada situ juga bibit-bibit ketidakpuasan hati itu. Apatah lagi pada hari ini kita lihat yang berkuasa, yang menjadi Perdana Menteri, parti yang tidak mempunyai majoriti yang besar. Contohnya macam Bersatu. Sedangkan UMNO mempunyai 40 ke 38 kursi. Dan PAS mempunyai 18 ke 19 kursi gitu. Jadi mereka sakit hati. Kalau boleh yang banyak ni jadi Perdana Menteri. Dan abang juga Menteri Kanan, abang besar lah konon-kononnya. Saya tak katakan abang besar, tapi dalam politik ini sepatutnya gitulah, kan? Jadi mereka sakit hati. Sebab walaupun mereka berada dalam kerajaan, tetapi kuasa mutlak, kuasa penuh tidak berada dalam parti UMNO. Jadi mereka rasa sakit hati. Dan saya rasa antara PAS, Bersatu dan juga UMNO ni, PAS tidak berapa sakit hati sangat dengan Bersatu. Sebab mereka mempunyai 18 kursi, mereka mempunyai jawatan menteri 4-5 orang. Diberi tempat, diberi ruang, diberi peluang. Selama ini mereka pun tak rasa. Hanya satu ketika tahun 59 yang bermuat Datuk Asri muda pada ketika itu dapatlah jadi Menteri Felda. Sehingga hari ini, sampai satu ketika dahulu, seorang wakil rakyat, Ramli Mat Kari, bertanding di Senggarang, kerana kesilapan calon kita, dia menang. Ya, menang. Ya. Dia cakap dengan saya, 50 tahun belum tentu dia menang. Tapi hari ini bukan saja menang, PAS dapat kedudukan sebagai menteri, timbalan menteri dan juga pengurusi-pengurusi JLC. Mereka tidak menimbulkan apa-apa. Tapi yang saya cerita tadi tentang UMNO ni. UMNO pula ada Barisan Nasional. Ada dua parti lain, komponen lain. Mereka juga dapat kedudukan, tapi mereka hendak kalau boleh lebih daripada apa kan. Konon-konon mereka penyumbang. Tapi betul lah Datuk. 60 tahun megang kuasa. 22 bulan tak pegang kuasa. Dapat kuasa balik. Mestilah rasa nak pegang lagi power tu. Tapi mereka ini mesti ingat. Mereka mendapat kuasa dan tempat itu bukan kerana kekuatan mereka. Kalau umpamanya parti Bersatu tidak bersama dalam Perikatan Nasional bersama mereka juga tak ada kuasa. Kalau masih bersatu dengan Pakatan Harapan, mereka tunggulah PRU ke-15. Mungkin menang, mungkin juga kalah. Betul tak? Jadi mereka tak boleh membangga diri. Mereka mengatakan mereka mempunyai kursi yang banyak, maka mereka mesti diberikan jawatan yang lebih tinggi. Sepatutnya bersyukur, Alhamdulillah. Bagaimana peritnya 22 bulan menjadi, saya sendiri tahu sebagai wakil rakyat, di mana saya pada ketika itu bisa berhadapan dengan mereka-mereka yang ada kuasa. Saya tengok mereka ni macam meroyan. Senang cakap lah kan. Jadi mereka kena tolerate dalam hal ini. Tak boleh nak membanggakan diri, mengatakan mereka ni kuat. Mereka kalau tak ada mereka, kita bila-bila boleh pergi ke mana-mana. Mereka kalau nak pergilah. Bagi rakyat, negara, negeri ataupun bangsa. Ataupun kerana kepuasan diri, kerana pangkat, kerana kekayaan. Kalau mereka ada yang saya cakap ni tadi, kena muhasabah dirilah. Saya kata.
Bila berbicara tentang penyatuan UMNO, Bersatu dan PAS terjadi hari ini, hakikat sebenarnya di dalam perlembagaan, di dalam undang-undang, adakah penyatuan ini menyalahi atau menidakkan sistem perlembagaan Malaysia yang kita junjung selama hari ini? Saya minta saudara Alias untuk komen sedikit dari aspek perundangan dan perlembagaan, sejauh manakah penyatuan UMNO, Bersatu dan PAS membentuk Perikatan Nasional salah atau tidak dalam perlembagaan, atau betul-betul melanggar perlembagaan atau undang-undang, atau memang tak ada isu dan boleh diteruskan? Apa komen saudara? Terima kasih Tuan Moderator, Saudara Chin, yang saya hormati mantan Menteri Besar Johor Datuk Osman Sapian, yang saya lebih selesa untuk saya sapa sebagai Tok Man lah, lagi mesra. Terima kasih juga Perhatian Johor sebab menjemput saya. Insan kedil lah dalam talk ni, saya rasa saya insan kedil lah dekat sini. Jadi bila kita berbicara, persoalannya adalah adakah penyatuan atau gabungan parti politik antara UMNO, Bersatu dan PAS itu melanggar mana-mana peruntukan dalam undang-undang, khasnya Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Jadi kita kena akui bahawa hak asasi warga negara Malaysia dijamin di dalam peruntukan yang diperuntukkan termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Saya ingin merujuk kepada artikel 10 1C yang ada menyatakan bahawa setiap warga negara Malaysia mempunyai hak untuk membentuk persatuan. Jadi secara basicnya, secara asasnya, setiap individu mempunyai hak untuk berpersatuan, berpolitik, membuat kelab, membuat persatuan apa-apa. Tetapi di dalam artikel 10 2C ada menghadkan bahawa hak itu terhad jika adanya apa-apa peruntukan yang diputuskan di dalam parlimen. Contoh misalnya, seorang individu ataupun sekumpulan individu ingin membuat satu persatuan ataupun ingin membuat satu parti politik ataupun kelab. Jadi di dalam parlimen telah diputuskan bahawa kelulusan tersebut tertakluk atau terhad kepada ROS. Jadi hak ada limitation di situ, ada kekangan di situ, tetapi bergantung pada masalah semasa ke semasa. Jadi saya nampak dekat sini masing-masing mempunyai hak untuk berpersatuan. Begitu juga UMNO, begitu juga ahli UMNO, ahli Bersatu pun ataupun ahli PAS. Jadi soalan untuk perlembagaan, adakah penyatuan ummah ataupun penyatuan Melayu Islam di antara Bersatu, PAS dan UMNO itu adakah menyalahi perlembagaan undang-undang di Malaysia? Saya bagi pendapat saya tidak. Tapi kita kena merujuk pula selepas itu. Perlembagaan parti antara UMNO, Bersatu dan PAS. Adakah gabungan ini menyalahi atau melanggari peruntukan dalam perlembagaan parti masing-masing? Jadi bila kita merujuk kepada fasal 3 dalam perlembagaan UMNO dan fasal 6 dalam perlembagaan Bersatu dan juga PAS, ketiga-tiganya berkongsi wadah perjuangan yang sama, menyahut kepada suruhan agama Islam lah, mengangkat darjat agama Islam itu sendiri, mengangkat darjat Melayu itu sendiri, dan dalam masa yang sama, lingkungan yang sama, menjaga apa yang termaktub dalam perlembagaan Malaysia. Adakah penyatuan ini dilihat ekstrim dan mengganggu gugat kestabilan negara? Sebenarnya ekstrim tu, saya nak cakap bukan apa. Penyatuan ini bukannya bersifat seperti mana kita di Amerika, kita ada Ku Klux Klan. Di Afrika kita ada apartheid. So sebenarnya bagi saya tidak ekstrim. Kenapa saya rasakan ianya adalah tidak ekstrim? Adalah kerana ada seorang profesor undang-undang di Singapura ada menyatakan bahawa Islam dan Melayu tidak boleh dipisahkan. Kenapa Islam dan Melayu tidak boleh dipisahkan? Dalam perlembagaan, orang Melayu itu adalah orang yang mengamalkan dan beragama Islam. Jadi Melayu, Islam, Islam, Melayu, sinonim di Malaysia. Dan bila kita tengok pula dalam sejarah negara kita, hasilnya semangat Melayu ni naik, semangat Islam ni naik, membuat-buat pada tahun lingkungan 11 tahun.
daripada 1946 hingga ke 1957. Kenapa 1946 tu? Kerana Malayan Union. Tapi kena ingat, penyatuan Melayu itu tidak boleh dijual beli. Satu pihak cakap, aku punya Melayu, aku yang sokong. Aku yang tegakkan. Islam aku yang tegakkan. Kerana apa? Bila kita nak merdeka tu, persatuan-persatuan, kelab-kelab Melayu yang kecil-kecil berkumpul bersama-sama membentuk beberapa parti politik. Dan akhirnya 1957 kita merdeka. Bila kita merdeka, asasnya penyatuan Melayu dan Islam. Tapi kita disokong oleh pada masa tu kaum-kaum Cina dan kaum India. Bila kita refer pula kepada Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red adalah Suruhanjaya yang ditugaskan untuk menggubal perlembagaan Malaysia. Kita tengok perlembagaan Malaysia sekarang. Ramai ialah yang liberal akan cakap perlembagaan Malaysia tak ada langsung nafas kepada Melayu dan Islam itu sendiri. Tapi bila kita refer kepada perlembagaan persekutuan Malaysia itu sendiri, ada termaktub artikel 153, di mana di dalam itu termaktub apa keistimewaan Melayu dan Bumiputera. Artikel 89 ada menyatakan bahawa pasal tanah Rizab Melayu. Artikel 90 ada menceritakan tanah adat di Negeri Sembilan, Melaka dan juga Terengganu. Jadi adakah penyatuan tersebut, Islam dan Melayu ini ekstremis, termaktub dalam undang-undang? Bagi saya ada tidak. Kerana apa? Dalam undang-undang lingkungan undang-undang juga Perlembagaan Persekutuan Malaysia ada menyatakan bahawa artikel 8, equality before the law. Setiap warga negara Malaysia adalah sama di sisi undang-undang. Di dalam artikel 3 ada menyatakan bahawa Islam agama rasmi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan di mana-mana bahagian di dalam Persekutuan Malaysia. Jadi menjawab persoalan moderator tadi, saya merasakan penyatuan antara parti politik berteraskan penyatuan ummah Islam lah, berteraskan Melayu Islam itu sendiri adalah tidak menyalahi mana-mana persekutuan perlembagaan Persekutuan Malaysia, dan secara tidak langsung adalah tidak ekstrem. Baik. So, hakikat sebenarnya kita boleh, penyatuan tu sebenarnya tak ada masalah apa selagi mana tak melanggar enactment, selagi mana tak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan di dalam Perlembagaan Persekutuan. Baru-baru ini Perhimpunan Agung UMNO 2020, PAU 2020, Akak Umbi menyatakan putuskan segala hubungan dengan Bersatu, putuskan segala hubungan dengan Perikatan Nasional, tetapi tidak PAS. PAS mempertahankan Perikatan Nasional demi survival politik, demi penyatuan Melayu Islam. Menariknya, Akak Umbi UMNO ketika itu memutuskan untuk meminta menteri, timbalan menteri, pengerusi-pengerusi GLC kerajaan untuk meletakkan jawatan. Saya ingin berbalik kepada Encik Alias Rasman selaku pengamal undang-undang. Adakah menjadi satu kesalahan? Adakah menjadi satu dosa kepada di dalam institusi undang-undang, di dalam sistem perundangan, sekiranya timbalan menteri GLC ini meletakkan jawatan, adakah menjadi satu kesalahan dan membenarkan untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membubarkan parlimen? Adakah itu antara punca? Adakah itu antara sebab, ataupun boleh dikatakan satu benda yang menjadi satu titik tolak peletakan jawatan mereka di dalam UMNO, orang-orang di dalam UMNO, untuk merubah satu sistem parlimen, yakni memerlukan satu pilihan raya yang baru? So bila kita tengok dulu bagaimana tertubuhnya pelantikan Perdana Menteri, menteri dan timbalan menteri, kita kena rujuk kepada artikel 43/2. Artikel 43/2 ada mengatakan bahawa bila ke bawah duli yang maha mulia Baginda Tuanku YDPA lah Agong mempunyai pada Hemah Baginda seorang daripada di kalangan Dewan Rakyat mempunyai majoriti sokongan, maka dialah dilantik sebagai Perdana Menteri. Jadi selepas lantikan Perdana Menteri dibuat,
Perdana Menteri menasihati YDPA, saya gelarkan YDPA lagi senanglah, Sikatan YDPA untuk melantik menteri dan timbalan menteri. Itu cara bagaimana pelantikan. Jadi di bawah artikel 43 juga ada menyatakan bagaimana menteri dan timbalan Perdana Menteri boleh, pelantikan tersebut boleh dibatalkan oleh YDPA, dan mereka yang dilantik oleh YDPA itu boleh meletakkan jawatan. Okey. Tapi kita rujuk kepada kes yang berlaku di Separenggam. Contohnya semasa wujudnya kerajaan PH pada masa itu di dalam pemerintahan YB Mazli Malik meletak jawatan sebagai Menteri Pendidikan. Itu eksekutif tu. Meletak jawatan, adakah komposisi Dewan Rakyat itu efek ataupun terkesan? Tidak. Jadi ini hanyalah eksekutif semata-mata. Okey. Bila letak jawatan, Dewan Rakyat masih wujud. Masih ada. Tapi kena ingat, ini sebelum berlakunya ordinan darurat. Pada 14 Januari 2021 yang di-Pertuan Agong setelah berpuas hati, darurat berlaku atas 3 perkara. Yang pertama disebabkan ketenteraman awam. Yang kedua disebabkan ekonomi, darurat ekonomi. Yang ketiga disebabkan darurat kesihatan. Disebabkan tiga-tiga benda ni COVID-19, COVID-19. Jadi yang di-Pertuan Agong berpuas hati mengisytiharkan proklamasi darurat. Jadi di dalam darurat itu sendiri ada menyatakan bahawa Seksyen 11 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 ataupun secara singkatan kita panggil Ordinan Darurat 2021. Seksyen 11 ada menyatakan bahawa Perdana Menteri, Menteri dan Timbalan Menteri yang telah wujud sebelum proklamasi darurat dibuat, fungsi eksekutif berjalan terus. Dan mana-mana selepas ini eksekutif dilantik boleh menjalankan fungsi eksekutif tersebut. Secara tidak langsungnya, saya cakap tadi bahawa siapa yang ada kuasa untuk melantik menteri dan timbalan menteri adalah bidang kuasa Perdana Menteri selepas menasihati Agong. Agong yang akan melantik. Jadi bila dalam darurat ni, yang masih kekal, terus fungsi eksekutif boleh berjalan. Yang nak withdraw, ingin meletakkan jawatan, Perdana Menteri boleh menasihati Agong untuk melantik mana-mana yang difikirkan sesuai. Bermakna peletakan jawatan sebagai menteri, timbalan menteri ataupun JLC takkan ada kesan kepada sistem di parlimen. Dalam keadaan darurat ini. Ya. Bila darurat ni, ialah umumnya ada beberapa pihak ada membuat berbagai tanggapan mengenai darurat. Ya. Dari segi undang-undang, sebenarnya darurat ini termaktub di dalam artikel 1501 yang mana saya cakap tadi, selepas yang di-Pertuan Agong berpuas hati ada berlakunya 3 darurat itu. Okey, kita teruskan dengan timbul dakwaan yang mengatakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memimpin kerajaan pada hari ini sudah hilang kepercayaan. Macam-macam dakwaan yang kita dengar, hilang kepercayaan, pulangkan semula mandat kepada rakyat, buat pilihan raya baru, itu dan ini, pada hakikatnya sekarang adalah darurat. Darurat sehingga 1 Ogos 2021. Bermakna tidak akan ada sebarang pilihan raya kecil, tidak akan ada sebarang satu pun pilihan raya yang akan diadakan sehingga satu tempoh darurat ditamatkan. Okey. Ketika ini ahli parlimen UMNO mula menarik handbrake untuk menyatakan tak sokong Tan Sri, tak sokong Perikatan Nasional. Ada tak satu proses perundangan yang perlu dipatuhi bagi membuktikan dakwaan-dakwaan yang mengatakan hilang mandat? Baik, bagus soalan tadi. Saya nak merujuk kepada Perlembagaan Malaysia yang di mana kita boleh bahagikan ketika tiada darurat dan ketika dalam darurat. Ketika dalam tempoh masa sebelum darurat ataupun selepas darurat, bukan darurat lah. Kita merujuk kepada artikel 43 kurungan 4
iaitu ada menyatakan bahawa jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatannya dalam jemaah menteri dan jemaah menteri dan parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Itu adalah yang termaktub bila tidak ada darurat. Okey. Tapi bila adanya darurat di bawah Seksyen 11 Ordinan Darurat 2021, saya ada mengatakan fungsi eksekutif berjalan seperti biasa. Okey. Dan jadi bila ada tarik menarik sokongan apa semua tu dalam tempoh darurat juga, bila kita merujuk kepada Seksyen 14 bahawa peruntukan untuk memanggil, memprorok ataupun membubarkan parlimen tidak mempunyai apa-apa kesan. Kerana apa? Kuasa untuk memanggil, memprorok atau membubarkan parlimen itu bila-bila masa difikirkan sesuai oleh YDPA. Tapi berbalik-balik soalan saya tadi. Ramai orang kata, yalah, tadi saya berbual dengan ada beberapa kawan saya tadi, ada mengatakan bahawa sebenarnya darurat ni diisytiharkan oleh Agong, proklamasi darurat ni bersandarkan ke atas nasihat Perdana Menteri ataupun kuasa mutlak Agong itu sendiri. Bagi saya, interpretation law sangat wide, sangat luas. Kita ada beberapa kes presiden di dalam undang-undang. Kita ada kes Stephen Kaluningkan. Kita ada kes Stephen Kaluningkan, ada mengatakan, court ada mengatakan bahawa Stephen Kaluningkan ada mengatakan bahawa kuasa untuk mengisytiharkan darurat itu adalah kuasa mutlak, prerogatif Yang di-Pertuan Agong. Tetapi di dalam kes Teh Cempoh ada mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat Perdana Menteri masing-masing. Tapi cuma pendapat saya sebagai pengamal undang-undang, kita kena ingat ada dua insiden, ada dua peristiwa yang berlaku. Yang pertama, kita ambil maklum bahawa Perdana Menteri dan jemaah menteri berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong pada, tak silap saya, Oktober tahun lepas untuk memberi cadangan. Bukan nasihat bagi saya, memberi cadangan. Kenapa saya cakap memberi cadangan? Yang di-Pertuan Agong kalau betul bertindak sebagai atas nasihat kapasiti Perdana Menteri, Yang di-Pertuan Agong boleh direct memberikan proklamasi darurat. Tapi pada masa itu tidak berlaku. Pada ketika itu tidak berlaku. Yang di-Pertuan Agong berbincang dengan raja-raja. Betul. Dan pada masa itu tidak bersetuju kerana tidak ada elemen darurat yang tiga tu saya cakap tadi. Ketiga-tiga elemen tadi. Tapi pada Januari dan akhir Disember ataupun Januari 2021, Yang di-Pertuan Agong memikirkan bahawa memang ada elemen-elemen darurat untuk COVID-19 disebabkan COVID-19. Jadi bagi pendapat saya, kuasa adalah kuasa mutlak Agong di peringkat itulah. Jadi menjawab soalan tadi, bila dah ditarik sokongan apa semua tu, bagaimana, apa yang terjadi sebenarnya? Jadi saya rasa Seksyen 14 Ordinan Darurat ada menyatakan bahawa tarik sokongan ke apa ke, eksekutif masih berjalan seperti biasa dan Agong boleh memikirkan bila-bila masa disesuai untuk membubarkan parlimen. Boleh tak saya cakap perkataan yang nak tarik sokongan, tarik handbrake kepada Perikatan Nasional ni, tunggu dulu, tunggu habis darurat? Benar, saya setuju. Kenapa? Dengan adanya, ialah kita tak kisah tua ke muda ke, sekarang COVID-19 ni isu global, bukan isu nasional sahaja, isu global. Di Singapura kita nampak macam mana, di UAE kita nampak macam mana, di Thailand kita tengok macam mana. Masalah global. Bila ada COVID-19 ni, masalah-masalah lain bersama-sama berjalan. Unemployment rate tinggi, kos sara hidup macam mana. So ini masalah yang berlaku tiap-tiap tahun, plus tambah dengan masalah COVID. Rakyat makin mual. Ada proses tarik menarik. Dan bagi saya, Yang di-Pertuan Agong dalam hemah yang sangat berwibawa membuat keputusan yang sangat hemah bagi saya. Sangat tepat ketika. Sangat tepat untuk mengisahkan darurat. Yang mana saya rasa dia bertindak atas kapasiti Yang di-Pertuan Agong.
kuasa mutlak. Bukan untuk melindungi siapa-siapa, bukan untuk melindungi parti mana-mana. Datuk, Perhimpunan Agung UMNO 2020. Ya. Kita berbalik sekali lagi, Perhimpunan Agung UMNO 2020 dah menampakkan sikap sebenar UMNO, menyerlahkan lagi sikap sebenar UMNO terhadap Bersatu. Ya. Mungkin tak salah jika saya katakan UMNO dilihat menghadapi superiority complex. Okey. Pada pandangan Datuk, adakah UMNO ni mementingkan survival parti atau perpaduan Melayu Islam sebenar? Terima kasih soalan yang diberikan kepada saya oleh moderator berkenaan dengan UMNO pada hari ini, yang di mana kalau kita lihat banyak pertanyaan-pertanyaan untuk dilemparkan kepada saya, kepada kepimpinan yang ada tentang bagaimana reaksi berlakunya dalam PAU, ataulah PAU kacang ke PAU apa kan, tapi PAU lah, Perhimpunan Agung UMNO yang telah berlaku. Pada hari ini Perhimpunan Agung UMNO atau PAU ni, sebahagian daripadanya ialah perwakilan daripada bahagian. Yang dikatakan ada 118 bahagian yang menyokong. Okey, yang ada dalam dewan tu dengan SOP yang ada bukanlah semua. Dah ada lebih kurang dalam 550, yang lain semua di luar. Mereka mewakili konon-kononnya daripada bahagian-bahagian. Saya tahulah dulu saya dalam UMNO, cawangan, pergi ke bahagian, pergi ke Perhimpunan Agung. Jadi, adakah yang duduk dalam Perhimpunan Agung dengan bersorak itu 100% membawa suara akar umbi dan juga rakyat? Saya tak fikir. Umpamanya contoh di Kangah, Perhubungan UMNO Kangah tak setuju. Ya, betul. Perhubungan UMNO mana lagi satu? Pasir Salak. Pasir Salak tak seorang setuju. membodoh, seorang membangang. Membangang. Jadi benda tu bermakna bukanlah kata orang tu Bukan satu mewakili yang solid. keseluruhan orang UMNO, tidak. Kalau kita bercampur ataupun berbual dengan mereka-mereka yang menjadi ahli parti UMNO ni, di warung ke, di restoran ke, di kedai kopi ke sebagainya, mereka rasa apa yang berlaku dalam PAU UMNO pada yang lepas ni itu bukan satu budaya Melayu lah, budaya Malaysia lah. Ya. Macam mana saya katakan, kita dah dapat lihat siapa yang berucap sebagai perwakilan, dan saya dipahamkan yang berucap sebagai perwakilan bahagian ni adalah dipilih oleh Presiden sendiri. Umpamanya jarang sekali saya dulu UMNO Johor, pengurusi perhubungan UMNO Johor mewakili ucapan, berucap dalam Perhimpunan Agung. Biasanya ucapan tu wakil Johor ni diambil daripada kalangan ketua bahagian ataupun ketua penerangan UMNO bahagian. Jarang, tak pernah. Tapi hari ini yang lepas tu pengurusi perhubungan UMNO Johor. Ya. Menteri Besar Johor yang dah puas berucap, dia pun nak berucap lagi Perhimpunan Agung. Bermakna ada satu perkara yang disuruh oleh Presiden untuk bercakap sesuatu. Begitu juga yang lain. Jadi saya rasa ucapan yang dibuat oleh para perwakilan yang diberi mandat untuk berucap tu ada orang di belakangnya. Maknanya scripted. Yes. Ini berlaku. Saya tengok ambil contohlah ucapan daripada perwakilan Johor, iaitu Menteri Besar Johor sendiri. Apa dia cakap? Dia cakap UMNO Johor, Bersatu Johor tak kuat. Dia cakap Presiden pengurusi Bersatu yang amat berhormat dan menteri tak kuat. Even bahagian dia sendiri paguh, hanya 20% orang menyokong dia. Kalau dia bertanding lagi kalah. Dia bercakap, jadi kalau dia tahu dan dia berfikir balik, dia mencakap macam itu, dia kena tanya diri dia. Dia sebagai bukan saja pengurusi, sebagai Menteri Besar hari ini, dan juga yang lepas pun dia sebagai wakil rakyat, selaku ketua bahagian di bahagian Parlimen Pontian. Adakah 100% di Parlimen Pontian itu menang? Dun Pulau Sebatang kalah. Ya, berpihak Parlimen kepada amanah. YB Mat Mazlan, Datuk Seri Mat Mazlan Susah Agung menang berapa ratus undi aja. Even dia pun bukan menang selesa. Kalau dia nak mengata, kata dulang baku sepih, mengata orang diri dia pun lebih, jagalah bahagian Pontian tu kuat. Pulau Sebatang kalah dengan amanah.
Ya. Sekurang-kurangnya semasa Tan Sri bertanding ke PH, kita sapu semua. Menang. Dia dengan majoriti 6,000 lebih. Betul tak? Jadi, apa yang dia berucap tu, mesti ada orang di belakang suruh berucap cara macam ni. Orang tu, saya rasa orang yang mohon sesuatu daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tapi tak dapat. Saya rasa awak tak faham lah. Ini ada banyak kluster mahkamah ni. Kluster itu Dah dan berapa kluster kali ini. jumpa minta Perdana Menteri tolong semua selesaikan ni tak dapat. Engkau jolok. Engkau nak selamat jadi Menteri Besar tak? Engkau akan cakap ni. Tak ada, nanti saya tukarkan orang lain. Dia ada kuasa sebagai presiden umpamanya. Tak? Jadi begitu juga ucapan yang diucapkan oleh wakil-wakil perwakilan daripada negeri-negeri lain. Dan kebanyakan orang yang berucap itu semua, sebahagian besar daripada orang yang tak ada jawatan. Senang cakap tadi macam saya katakan tadi lebih awal, orang yang meroyan kerana tak ada kedudukan. Macam juga wakil perhubungan negeri Kelantan, YB Saudara Jazlan. Dia ahli parlimen dah lama. Dapat pengurusi MPOB. Ya. Saya bukan pengurusi pun dapat MPOC, pengurusi. Mungkin dia rasa diri dia tu layak menjadi menteri penuh, tapi tak dapat. Jadi dia rasa diri dia macam terpinggir lah. Itu yang timbul perkataan, timbul cara dia untuk mendesak tu. Maknanya ada lagi satu kluster lah Datuk, kluster terpinggir. Kluster terpinggir, kluster tak puas hati. Ya. Kluster, senang cakap, kluster meroyan lah. Ada tak? Cuma Datuk Syahrir Nur Jazlan, apa ini, Ketua Bahagian UMNO pula ini, dia tak ada ahli parlimen. Kalau dia ahli parlimen, dia tak dapat pun, ini pun sama juga. Macam Khalid Nordin dan sebagainya. Jadi ini semua secara tak langsung, walaupun benda tu tak tersurat, tapi tersirat dalam hati. Kita boleh baca. Lenggak-lenggok, ikan di laut tu, ikan di air tu, kita tahu jantan betinanya. Dan niat dia orang ni kita pun tahulah. Kita dalam politik lama dah. Kita faham dah. Betul tak? Orang kadang-kadang tak dapat ketua kampung pun kerana dia berhemat tak dapat. Dia beroyan juga. Apatah lagi jawatan lebih tinggi. Di Johor, menariknya, ketua kampung, sapu bersih. Sapu bersih. UMNO. Saya sendiri bercakap dalam soal ini depan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri satu ketika, iaitu pada bulan berapa tahun lepas, di pejabat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana di situ ada Menteri Besar Johor Yang Amat Berhormat Hasni, ada Esko Samsul dan juga susun politiknya. Sebelah saya Datuk Dr. Syarudin dan Esko Solehan Badri dan juga YB Mazlan pun ada, bersama-sama tentang perundingan selepas kita menubuhkan Perikatan Nasional ni, di mana kita hendak satu jalan penyelesaian supaya tidak berulang lagi, kerana pada ketika itu pelantikan JPD, Jawatan Kuasa Pengurusi DUN, Jawatan Kuasa Pengurusi DUN, dan juga ahli majlis. Mereka sebelah Barisan Nasional dan juga kerajaan diketuai oleh Menteri Besar daripada UMNO melantik sesuka hati tanpa membincangkan dengan kita yang berada dalam kerajaan Perikatan Nasional ni. Sesuka hati. Sehingga saya kata untuk dapat menyelesaikan masalah ini, saya keluarkan idea supaya okeylah kita akui yang kita ni kecil lah. Kita tapi tidak 40% dan ambil lah dia konon-konon dia besar 60%. Tapi hanya kita bersatu tidak berunding dengan Barisan Nasional. Bukan dengan MCA dan MRC. Kalau dia dengan MCA dan MRC mungkin dia tidak lebih lagi kursi. Dan itu dipersetujui oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga di depan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Hasni pada ketika itu. Sehingga formula yang saya nyatakan ini tidak digemari oleh Esko luar bandar, iaitu YB Samsul Bahri. Dia kata, dulu Yang Berhormat semasa jadi Menteri Besar, habis semua kita punya ketua-ketua kampung daripada UMNO kena gugurkan. Sampai tak ada satu pun. Saya sampai bercakap dengan dia, dia kata, YB
bercakap ni wabi halusi atau cakap sesuka mulut saja, saya kata. Wabi mesti ingat pada ketika itu kerajaan Pakatan Harapan menjadi kerajaan negeri dan saya sebagai Menteri Besar, di mana Barisan Nasional adalah opposition sebagai pembangkang. Hari ini kita bersatu ni dalam kerajaan. Tim yang sama. Tim yang sama. Kenapa pula awak nak lakukan seperti saya dulu menjadi Menteri Besar, hentikan semua ketua kampung. Ini satu perkara yang jauh bezanya. Saya kata gunakanlah akal. Jangan akal taruh di kepala lutut, taruh di kepala, saya kata. Jadi sehingga Perdana Menteri pun sebab saya, Datuk Man, slow sikit. Jadi ini perkara hakikat. Saya terpaksa cakap terus terang macam itu biar kesedaran. Selama ini saya tengok, UMNO Barisan Nasional tak sedar diri mereka, kita bagi oksigen untuk mereka meneruskan hidup, tapi mereka rasa kelangsungan hidup, tapi mereka rasa riak. Mereka rasa mereka dah terpengaruh, mereka dah kuat dan sebagainya. Jadi kalau saya selama ini tak bercakap macam ini, kalau kita takut pada orang ini, mungkin bukan saja perkara-perkara macam ini akan ditekan, ditindas pada kita. Ini pun kita dah nampak. Mereka akan terus bermahajarela. Sehingga dalam PAU sendiri pun 118 bahagian, walaupun ada bahagian-bahagian yang tak setuju, mereka kata tak mau bersatu dan sebagainya. Sehingga di bawah pun kata, apa perkara macam ini berlaku, kita pun belum menghadapi kita ada 15 dan belum kita menguji lagi kekuatan kita selepas kita dulu kalah dan sebagainya. Jadi perkara macam ini ada hidden agenda lah kepada segelintir pemimpin yang khususnya ada kluster mahkamah lah, yang meroyan lah, yang tak dapat lah. Ini saja suara-suara ini. Tapi di bawah saya tengok masih lagi tak bersama dengan Perikatan Nasional untuk, kerana mereka ni fikirkan nak berpolitik sangat pun biarlah berpada-pada, kerana kita lebih mementingkan dalam kita nak membaikkan pulih ekonomi kita, rakyat kita di bawah ni, golongan B40 di bawah ni kan. Jadi itu lebih kita perlu fokuskan sepatutnya. Ya. Datuk non-stop mempertahankan Perikatan Nasional. Non-stop mempertahankan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Datuk tak fikir ke? Cara Datuk bakal merosakkan lagi kepercayaan UMNO, kepercayaan seolah-olah Datuk bantai diorang daripada padahal dalam satu tim. Ibaratnya Datuk bantai lagi diorang. Jangan. Niat Datuk untuk mempertahankan Perikatan Nasional, tetapi ada segelintir, ada tim yang sangat tidak selesa. Okey, orang-orang lama UMNO kononnya mengatakan macam, kenapa Datuk nak bantai? Kenapa perlu nak mempertahankan sangat Tan Sri? Kenapa perlu nak mempertahankan Perikatan Nasional? Dan implikasinya tu nanti adalah penyatuan di dalam Bersatu, PAS dan UMNO tu akan pecah, Datuk. Apa yang Datuk rasakan, ataupun adakah tindakan Datuk ni memang Datuk rasa betul kena pertahankan disebabkan Tan Sri kepimpinan tertinggi di dalam Perikatan Nasional? Siapa orang lama tahu karakter dan style saya. Semasa saya dalam UMNO bahagian pun, saya orang yang outspoken. Jadi wakil rakyat 3 penggal dalam kerajaan pun, menteri-menteri besar memang tak berapa selesa dengan saya. Memang saya outspoken. Mana yang benar, mana yang betul, itu yang saya perjuangkan. Mana yang tak betul, yang tak benar, itu juga saya akan betulkan. Apatah lagi dalam keadaan seperti ini. Mereka sudah sinonim yang mengatakan Osman bin Sapian ini adalah orang yang selalu suka bercakap, selalu suka komen. Tapi komen dan cakap saya adalah membina. Saya ambil contoh. Hasil daripada saya punya cara itu banyak merubah kepimpinan kerajaan semasa saya jadi Menteri Besar. Di Johor ni ramai orang yang rasa kata orang tu menghormati kerajaan yang ada pada hari ini. Okey. Kalau umpamanya orang UMNO sendiri pun yang kenal lama dengan saya, itu bukan saja style saya, tapi itulah cara saya. Apatah lagi sekarang Perdana Menteri yang ada pada hari ini yang amat berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin sebagai Presiden dan Pengurusi Bersatu Negeri Johor. Mereka diperkotak-katikkan dengan mudah oleh pengurusi negeri UMNO
dan juga menteri besar yang kita bagi nyawa pada dia untuk jadi menteri besar. Saya juga terpanggil, benda itu tak betul lah, bukan budaya kita. Satu lagi bercakap di satu perhimpunan agung di mana siaran terus-menerus televisyen. Kalau nak bercakap tu biarlah beralas. Jadi kalau itu budaya yang dibawa oleh UMNO, saya rasa UMNO yang akan datang juga akan rosak. Hari ini orang bawah dah mula bercakap. Inilah budaya UMNO yang tak henti-henti, yang tak ada muhasabah diri. Satu ketika dah pernah jadi pembangkang untuk memperbaiki cara macam mana mereka berpolitik. Politik ni memanglah boleh mengata boleh apa, tetapi ada sepadannya, ada cara dan juga ada tata kerobongnya. Itu jelas. Kalau nak dapat simpati, bukan cara kita ni mengata, mengkondem pemimpin dan sebagainya. Cara kita bekerja turun ke bawah, bagaimana memikat hati pengundi. Ada yang bermasalah kita bantu, mereka yang susah berniaga kita lihat apa benda yang kita boleh tolong mereka. Kerana banyak agensi-agensi kerajaan ni yang boleh membantu orang bawah. Cara penyampaian kita, ketua penerangan UMNO, ketua penerangan di peringkat cawangan dan sebagainya, bagi taklimat, bagi penerangan supaya mereka ni tahu dan sebagainya. Bukan hanya semata-mata nak kritik kerana nakkan kuasa, kerana nakkan UMNO jadi pemimpin dan Perdana Menteri dan sebagainya. Bukan semata-mata untuk mengkritik kepimpinan. Saya cakaplah, wak imah apa dia buat oleh UMNO pada hari ini, Tan Sri tetap akan jadi sebagai Perdana Menteri lah, sehingga pilihan raya yang akan datang. Yuk awak just take it my word, saya katalah. Selepas setahun memerintah negeri Johor, Bersatu, UMNO dan PAS dikatakan agak kurang mesra selepas setahun. Apabila dikatakan UMNO dibuli oleh Bersatu. Bersatu pula mengatakan sebenarnya, hakikat sebenarnya UMNO yang buli kita orang. Apa komen Datuk? Siapa yang buli siapa ni Datuk sebenarnya? Kalau pada pengamatan Datuk, orang lama dalam PH, dalam UMNO, pernah dalam Barisan Nasional dan sekarang di dalam Perikatan Nasional, setahun memerintah sekarang ni di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Hasni, siapa yang buli siapa Datuk? Okey, ini satu soalan yang luar biasa. Siapa yang mempunyai kuasa di negeri Johor ni? Menteri Besar bukan? Ya, siapa tu menteri besar daripada parti mana? UMNO. Kata UMNO. Kita ni walaupun dalam kerajaan yang sama, Perikatan Nasional, kita ada hanya 4 exco saja. Pertamanya exco kita pun bukan portfolio yang kuat, ada kuasa. Saya jadi menteri besar dulu. Portfolio yang paling kuat ialah kerajaan perumahan dan kerajaan tempatan. Hari ini siapa dia? YB Ayub Jamil. Luar Bandar. Siapa dia? Samsul. Siapa lagi? Yang kita ada pendidikan, jaga sekolah rendah, sekolah agama apa yang kita buat. Ada lagi jaga kebudayaan dan sebagainya. Itu dalam pelantikan exco pun kita dah kena buli dah. Kalau dia fair lah, kalau dia adil lah, okeylah dia ambil satu atau dua, atau yang dua lagi ada 4 portfolio yang kata orang tu senior lah kan, bagi pada kita lah. Di situ dah peringkat atas pun dah kena buli. Ahli majlis kita satu tempat tu macam di kawasan Johor Bahru, Bersatu-satu pun tak ada. Dia janji nak lantik daripada Bersatu Johor Bahru sehingga hari ini saya sendiri pun telefon dengan YB Ayub. Dia kata ya tak bertitik. Dia pulai. Parlimen pulai. Ada 2 saja dapat. Dia punya ada 6. Okey, bahagian saya di Air Hitam, saya dapat 2 ke 1 gitulah. Sedangkan ahli majlis situ begitu ramai. Kita ada Yomping dan juga kita ada Batu Pahat. Jadi siapa buli siapa? Jelas. Okey. Yang ketiganya ketua kampung. Kita dapat berapa peratus saja? Kurang daripada 20%. 80% ini ungkapan ucapan ini diungkap oleh Menteri Besar tau.
dalam ucapannya. Oh, kita dah kita punya pemilihan yang tepat. Kualiti ketua kampung daripada UMNO semua tinggi markanya. Itu sebab 80% kita dah selesaikan. Yang 20% ini. Itu bukan ungkapan seorang yang profesional tau. Kerana apa yang dinyatakan oleh yang dulu Yang Maha Mulia Tuanku tidak ada campur politik. Tapi kalau dia berucap macam itu, bermakna ada campur politik. Itu sebab baru-baru ni Dulu Yang Maha Mulia Titah mengatakan pegawai daerah adalah lebih tinggi daripada orang politik. Sebab yang temu duga ingin calon-calon ketua kampung ini adalah pegawai daerah, kadi daerah, ketua pengulu. Calon-calon, saya ambil contoh tak sajalah. Daripada DUN saya, Kempas ni, 2 calon mempunyai markah yang tinggi. Ini dinyatakan oleh sendiri pengulu kawasan saya, oleh pegawai daerah. Tetapi tak dapat. Yang dapat ketua kampung yang duduk dekat PPR, tak ada rumah. Sewa dengan kerajaan RM124. Kerja kelang. Bukan kita nak menghina. Sedangkan yang ada calon yang kita bersatu hantar ni adalah calon yang mempunyai rumah sendiri, mempunyai pekerjaan tetap dan orang yang ada kemampuan dari segi tenaga, wang ringgit dan sebagainya. Lebih berwibawa. Lebih berwibawa dan markah semasa dia ditemu duga adalah tinggi. Ini dia kata kita rendah. Siapa bully siapa, dia kata. Kalau ikutkan fakta-fakta yang saya sebutkan ini, dah terang dan jelas dah. Okey, lagi satu contoh, semasa awal dulu, ialah pengurusi penggerak DUN. Pengurusi penggerak DUN ni, di mana kita ada 27 kawasan DUN yang diwakili oleh pembangkang. Sebab dalam Dewan Negeri, 56 kursi, kita ada 29, menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini, jadi 27 adalah pembangkang. Jadi kalau pembangkang ni kita kena letak JPD, Jawatankuasa, pengurusi Jawatankuasa DUN untuk mewakili kerajaan bagi memantau kawasan DUN yang diwakili oleh pembangkang. Saya minta 40%. 40% kalau daripada 56 lebih kurang dalam 10. Tapi yang dapat kita 8. Yang lain dia semua sapu. Sedangkan benda tu saya dah mohon di depan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dan dah dipersetujui oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Tapi dia tidak mengkota dan juga memenuhi segala apa yang telah pun kita bincangkan. Jadi siapa bully siapa? Peringkat demi peringkat, satu demi satu dia bully kita. Jadi kalau sekali bully, yang 5 baik tak bully, saya tak mengatakan dia bully. Tapi kalau dah 6, 7 semua dia bully, jadi yang bully UMNO kepada kita, bukan kita bully UMNO. Jadi siapa bully siapa? Menarik tu. Siapa bully siapa? Datuk, last Datuk, 1 minit. Pesanan kepada UMNO Johor. Pertamanya, buatlah kerja, muhasabahlah diri. Tengok balik ke belakang bagaimana sengsaranya. Satu ketika 22 bulan awak jadi pembangkang. Jadi kalau kita hendak betul-betul sebagai sebuah kerajaan yang kokoh disokong oleh rakyat, begitu juga saya nasihatkan diri saya dan ahli-ahli parti saya, kita kena buat kerja jaga rakyat. Jaga rakyat, jaga negara, jaga agama. InsyaAllah orang rakyat di bawah, pengundi-pengundi ini akan tahu nak menilaikan siapa pemanta, siapa intan, siapa kaca. Jadi dalam pilihan raya nanti mengikut apa yang saya lihat pada hari ini, bukan kerana parti orang tu akan menyokong kita, tapi kerana individu. Calon tu siapa yang boleh buat kerja sebagaimana yang saya tekan tadi. InsyaAllah kalau UMNO kuat, boleh melakukan gerak kerja seperti ini dan juga seperti dulu-dulu, dia kata UMNO akan balik semula menjadi wadah perjuangan orang Melayu. Tapi kalau tidak, mungkin bersatu juga mempunyai wawasan dan keupayaan boleh menggantikan UMNO sebagai satu parti yang dominan, sebagai parti yang kuat untuk boleh memperjuangkan Melayu, bangsa Melayu, agama Islam dan juga negara kita. InsyaAllah. Cik Alias, uniknya di Johor ni adalah lanskap politiknya. Ada undang-undang tubuh kerajaan Johor sentiasa dipegang erat. Berlaku
insiden tarik diri, tarik handbrake, hilang kepercayaan, mewajarkan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Apa pandangan Tuan? Soalan tersebut menarik sebenarnya. Ialah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor adalah tunjang bagi undang-undang enakmen negeri. Tapi di dalam situasi sekarang, dalam ordinan darurat, jika kita lihat, ialah situasi sekarang adalah dalam bidang kuasa. Ordinan darurat di dalam seksyen 15 ada menyatakan bahawa peruntukan untuk berhubungan dengan memanggil, memprorok ataupun membubarkan DUN dalam jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan dalam mana-mana negeri, iaitu kita ceritakan pasal di Johor, adalah tidak mempunyai kesan. Tidak mempunyai kesan. Soalan tadi wajar kan? Wajarkah dibubarkan? Saya tak boleh cakap wajar atau tidak. Sebagai pengamal undang-undang, saya nyatakan dekat sini bahawa pembubaran tidak boleh dilakukan sekarang. Disebabkan Seksyen 15 ini. Kerana apa? Kaedah untuk pembubarannya adalah DUN hendaklah dipanggil, diprorok ataupun dibubarkan pada suatu tarikh sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan raja ataupun di dalam konteks Johor dengan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor. Jadi pada ketika itu dalam keadaan darurat, perbincangan tersebut dapat satu tarikh baru boleh dibubarkan. Tuan, last question, soalan terakhir. Pada pandangan Tuan, pengamal politik di Malaysia adakah betul-betul memahami Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor? Saya betulkan soalan tadi. Sebenarnya pengamal politik di Johor, Tok Wan. Bagi saya ialah dalam keadaan kancah politik yang tak begitu stabil di peringkat negeri khasnya, saya nampak ialah tadi Tok Man cerita panjang lebar berkenaan membuli begitu. Bagi saya kena muhasabah masing-masing. Parti politik kena muhasabah masing-masing, sebab saya rasa kita punya tajuk untuk forum pada hari ini adalah penyatuan ummah dan Melayu Islam itu lebih penting daripada survival sesuatu parti itu. Jadi saya rasa kalau kita ikut jatuhnya kerajaan PH, tertubuhnya kerajaan PN sebab bersatu padu, takkan kita nak jatuhkan disebabkan survival politik individu tertentu. Takkan kita nak jatuhkan kerajaan PN disebabkan survival politik parti tertentu. Rakyat melihat, pengundi muda melihat, pengundi tua melihat, PRU akan jadi hasilnya nanti. Betul. Kita lihat sama-sama lah. Diterjemahkan di dalam pilihan raya. Diterjemahkan dalam pilihan raya. Sebab Betul. kesannya adalah kepada rakyat. Betul. Baiknya pun kepada rakyat, buruknya pun kepada rakyat. Jadi rakyat akan menilai semasa pilihan raya. Betul. Baik. Alright. Saya rasa cukup untuk di sini untuk kita kupaskan mengenai penyatuan bangsa, penyatuan umat Islam demi kepentingan ataupun survival UMNO. Saya bagi pihak kru dan tim Prihatin Johor merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Osman Safyan, mantan Menteri Besar Johor, merangkap adun Kempas, sudi meluangkan masa bersama kami, dengan Tuan alias sudi memberikan input, berkongsi maklumat, berkongsi info dan yang sangat berguna kepada publik, yang sangat berguna kepada netizen untuk kita menilai, muhasabah diri apa yang berlaku sebenarnya ke atas politik Johor. Sampai kita akan bersiaran lagi untuk episod-episod akan datang. InsyaAllah kita akan berjumpa pada episod yang kedua. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Terima kasih Tuan.